Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Seperti yang kita jangka, setiap kali ada Perdana Menteri baru, pasti ramai yang akan letak jawatan. Pasti ramai yang akan digantikan. Pasti ramai yang akan dibongkarkan. Pasti ramai yang akan kecewa. Pasti ramai juga yang akan gembira. Macam-macam. Segala-galanya akan terbongkar, segala-galanya akan berubah. Jadi banyaklah perubahan-perubahan. Antaranya di dalam GLC paling penting sekarang ini ialah seluruh Malaysia menantikan siapa GLC yang akan diterajui oleh siapa, mana GLC yang orangnya akan letak jawatan, orang-orang besar. Okey, jadi terbaru ini tuan-tuan dan puan, seperti yang sudah dijangka. Asri Hamidon letak jawatan daripada Tenaga Nasional Berhad TNB. TNB mengumumkan peletakan jawatan bekas Ketua Setiausaha Perbendaraan KSP Datuk Seri Asri Hamidon sebagai pengarah bukan bebas, bukan eksekutifnya berkuat kuasa 5 Januari 2023. TNB dalam maklum balas kepada Bursa Malaysia berkata Asri turut juga meletakkan jawatan lain yang dipegangnya di dalam syarikat berkenaan berkuat kuasa tarikh yang sama. Kata TNB dalam kenyataan itu, beliau turut meletakkan jawatan sebagai pengerusi jawatan kuasa tender pengarah, ahli jawatan kuasa pencalonan dan imbuhan syarikat, serta ahli jawatan kuasa pelan insentif jangka panjang pengarah. Tambah kenyataan itu lagi, lembaga pengarah TNB dengan ini menzahirkan penghargaan kepada Datuk Seri Asri bin Hamidan atau Hamidon di atas sumbangannya kepada syarikat ini, katanya. Pada Disember yang lalu, media melaporkan kedudukan Asri yang sekarang ini berusia 56 tahun yang dilantik sebagai KSP pada tahun 2020 yang lalu menjadi teka-teki apabila beliau tidak kelihatan ketika majlis sambutan hari pertama Menteri Kewangan yang juga adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu. Malah ketika sidang akbar selepas program taklimat dengan Perdana Menteri yang dihadiri pegawai kanan kementerian, Anwar turut menyebut perbincangan mengenai kedudukan penasihat kewangan negara dengan KSP yang baharu. Anwar juga turut menyifatkan pertukaran KSP itu sebenarnya adalah satu perubahan biasa. Perkara itu langsung tidak melibatkan sebarang spekulasi sebagaimana yang digembar-gemburkan di dalam media. Katanya, ini hanyalah satu perubahan biasa. Ia hanya melibatkan seperti soal kenaikan pangkat, perubahan jabatan dan urusan lain yang diputuskan oleh penjawat awam diketuai oleh Setiausaha Negara, katanya, yang telah diterbitkan di utusan Malaysia. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Ulasan saya tentang perkara ini, ya betul. Ini tidak ada perlu digembar-gemburkan. Ini biasa berlakulah. Ini bukan tentang siapa berkuasa, siapa tak berkuasa, siapa yang jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi ini satu prosedur biasa, yaitu pertukaran jabatan, seperti kenaikan pangkat. Itu adalah hal-hal yang biasa. Dan pastinya kalau dia ditukar pun ada sebab musabab yang relevan, ada sebab musabab yang telah pun diperhalusi sepenuhnya. Adakah perlu dibuat tindakan itu atau tidak? Jadi saya fikir tindakan meletak jawatan itu pun sudah difikirkan dengan lebih dalam lagi oleh orang yang meletak jawatan itu. Sebelum beliau meletak jawatan, dia sudah membuat pertimbangan sepenuhnya, perlu atau tidak untuk letak jawatan, relevan atau tidak untuk letak jawatan. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, seperti yang saya jangka, seperti yang kita semua tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat Malaysia terkagum lagi. Kali ini pastinya Ketua Hakim Negara, pastinya Peguam Negara, pastinya seluruh badan kehakiman perundangan negara Malaysia
termasuklah seluruh rakyat yang menuntut supaya pengasingan kuasa kehakiman, kuasa perundangan daripada politik menjadi kagum, terpinga-pinga, dan pasti rasa wow, hebatnya Anwar Ibrahim. Kalau anda setuju, anda boleh tekan type saya setuju. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih sarangi. Bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share. Yang belum, sila tekan butang subscribe, like dan share. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya mengumumkan perkara ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, beri ruang kepada Ketua Hakim dan Badan Kehakiman untuk jalankan tugas dengan bebas. Perdana Menteri sebelum ini belum pernah cakap benda ni. Tak ada Perdana Menteri sebelum ini yang berani cakap benda ni macam begini. Hanya Anwar Ibrahim saja yang berani kata beri ruang kepada Ketua Hakim, beri ruang kepada Badan Kehakiman untuk jalankan tugas dengan bebas. Selama ini tak ada. Selama ini semuanya seolah-olah mahu supaya dapat menguasai Ketua Hakim, dapat menguasai Badan Kehakiman, dapat menguasai perundangan negara. Tapi Anwar Ibrahim tidak. Tidak. Ketua Hakim Negara pada hari ini dan Badan Kehakiman perlu untuk diberi ruang untuk menjalankan tugas mereka dengan bebas dan profesional berlandaskan fakta dan hukum, kata Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian, ini kerana penting bagi memberi isyarat yang jelas kepada rakyat bahawa terdapat pengasingan kuasa di antara legislatif, eksekutif dan Badan Kehakiman dalam menjalankan tugas mengikut kapasiti masing-masing, katanya. Dalam kenyataan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, saya rasa tidak harus Perdana Menteri itu mencalonkan hakim yang senang dengan dia. Walaupun ada satu dua yang saya rasa patut teliti semula, tapi saya fikir lebih baiklah saya beri signal yang jelas untuk memberi ruang kepada Ketua Hakim Negara dan Badan Kehakiman untuk menjalankan tugas mereka dengan bebas dan profesional, berlandaskan fakta dan hukum. Bukan kerana nafsu, kemarahan ataupun puak, katanya dalam satu temu bual naratif khas bersama Perdana Menteri di Radio Television Malaysia RTM semalam. Beliau berkata Badan Kehakiman yang dulunya tidak diragui dan tidak mungkin disangkal dianggap berkompromi di bawah penguasaan eksekutif selain pandangan Majlis Peguam Malaysia dan Suruhanjaya Juri Antarabangsa ICJ yang menganggap ada kepincangan dan kelemahan di dalam Badan Kehakiman. Katanya, tapi kita lihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini ada perubahan dan pelantikan di dalam kehakiman. Umpamanya, saya belum pernah campur tangan satu pun pelantikan sekali, katanya. Saya ikut proses Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman atau JAC dan kemudian Ketua Hakim Negara mengumumkan nama dan saya terima, katanya. Mengenai isu rasuah dan integriti, Anwar turut berkata, beliau telah memberikan kelonggaran kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk bertindak menyiasat sepenuhnya bermula dari peringkat atasan. Terbaik Anwar Ibrahim, kita jumpa lagi. Bye-bye.